di dalam kitabnya yang masyhur yang dikenali dengan nama Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang yang saleh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kitab Riyadhus Salihin ini adalah kitab yang masyhur. Kita seringkali mendengar di mana-mana pusat pengajian Islam tentang kelebihan kitab ini, kitab Riyadhus Salihin, yang dikumpulkan oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi yang meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kitab Riyadhus Salihin ini mengandungi lebih kurang 1897 hadis. Dan kitab Riyadhus Salihin ini dia ada banyak bab, lebih kurang 265 bab. Dan ia adalah merupakan kitab yang paling banyak dibaca di dunia ini, di samping kitab beliau yang satu lagi, iaitu Hadis 40 Imam An-Nawawi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ini adalah di antara bukti keberkatan ilmu seseorang apabila dia belajar untuk beramal. Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, beliau meninggal dunia dengan sangat muda. Diriwayatkan bahawa beliau meninggal dunia di awal usia 40-an. Usia beliau 40-an, beliau sudah kembali kepada Allah dalam keadaan tidak pernah bernikah dan berkahwin. Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang masyhur dengan gelaran Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menuntut ilmu dalam tempoh yang agak singkat. Jika berbanding dengan orang-orang yang lain, Imam An-Nawawi diriwayatkan hanya menuntut ilmu sekitar 4 atau 5 atau 6 tahun sahaja. Namun kerana keberkatan dalam usaha beliau menuntut ilmu, kerana keberkatan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang beliau pelajari walaupun dalam tempoh yang singkat antara 4 sehingga 6 tahun sahaja, berhasil menjadikan ilmu beliau sangat-sangat bermanfaat dan kekal sehingga ke hari ini. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebelum kita mula membaca dan membahaskan tajuk sambungan kita masih lagi dalam bab kelebihan mengajak ke arah kebaikan, saya suka sekali ingin menyeru diri saya dan sahabat-sahabat untuk kita memberikan perhatian atau ihtimam yang sangat besar kepada keikhlasan. Kerana setiap amalan jika tidak disertai dengan keikhlasan, maka ia tidak ada nilai dan tidak ada manfaat. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka kita lihat pelajaran dalam apa yang berlaku pada Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab beliau hanya merupakan susunan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan hadis-hadis yang terdapat dalam Riyadhus Salihin diambil daripada Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abi Daud, Nasai, Ibnu Majah, yang merupakan satu kitab yang hanya merupakan kitab himpunan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Imam An-Nawawi beliau bermazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun, apabila kita melihat kepada keberkatan ilmu beliau, hasil karya Imam An-Nawawi rahimahullah, sama ada kitab Riyadhus Salihin ini ataupun kitab hadis-hadis 40 yang masyhur dengan gelaran Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita akan mendapati bahawa orang-orang yang membaca kitab ini terdiri dari pelbagai golongan. Sama ada orang daripada Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, semua mazhab akan membaca tulisan Imam An-Nawawi. Bahkan kalau kita lihat sahabat-sahabat dan anak-anak yang dikasihi sekalian, tulisan Imam An-Nawawi ini dibaca oleh semua golongan masyarakat, tua dan muda, kanak-kanak, dewasa, dari pelbagai aliran, sama ada dari aliran Salafi, Sufi, Asy'ariyah, Maturidiyah, semua aliran akan membaca tulisan Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka pelajaran yang penting kepada kita bahawa hari ini kita lihat umat Islam berlumba-lumba dan sebahagian sahabat-sahabat kita berlumba-lumba menzahirkan kepandaian, kebolehan, kebijaksanaan, menulis pelbagai ilmu. Namun sayang, ianya tidak memberi hasil dan kesan yang sangat signifikan atau memberi hasil atau impak yang mendalam.
Puncanya adalah kerana kekurangan ikhlas. Tidak seperti yang terdapat pada hasil usaha karya para ulama yang terdahulu. Maka sebab itu, sebagai mukadimah, saya berpesan kepada diri saya dan sahabat-sahabat, ilmu walaupun sedikit apabila diamalkan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi banyak, ia akan menjadi besar, dan ia akan menjadi bermanfaat. Tetapi ilmu walaupun banyak, apabila tidak disertai dengan ketakwaan, kekurangan keikhlasan, maka ia tidak membawa manfaat kecuali sedikit. Ia tidak memberikan kesan kecuali kecil. Ia tidak memberikan kebaikan kecuali sangat-sangatlah sedikit. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian,